Lagi doktor. Alright, so hari ni saya nak teruskan kelas. Kita akan buat more on practical. Saya akan tunjukkan awak beberapa contoh lah ya untuk OOP program. Right? So saya nak minta semua untuk buka awak punya, mana saya punya recording ni ya? Buka awak punya notepad. Okay, kita akan buat bersama-sama. Bentar, saya punya ni tak boleh record. Okay, bukakan notepad awak, kemudian setkan path untuk awak punya command prompt. Okay, set path, temporary path untuk command prompt. Kita akan compile, awak akan compile dan tunjukkan output pada saya ya. Bentar nak tengok mana saya punya recording. Doktor tak edit ke? Dia telan. Yang lain pun lah juga. Rasanya doktor sedar payah dia telan sebab dia kan buka Chrome dekat. Tapi dia tak sedar.
Okay. Saya ada lagi 4 orang tak masuk lagi ni. Alright. Okay, so please make sure awak dah run awak punya temporary path menggunakan command prompt. Okay, so I will show you a few program hari ini kita akan buat bersama-sama. Okay, first of all, dalam kita punya first meeting, first meeting kita telah pun buat beberapa contoh menggunakan contoh yang saya bagi awak kepada how to input daripada keyboard. So saya buat revision sikit. First of all, kalau awak nak input from your keyboard, right, awak perlukan satu kita katakan package lah, package ataupun library package, okay, iaitu menggunakan scanner. Right, so awak akan started with the import java.util.scanner. Okay, this is awak kena ingat ini adalah untuk awak input daripada keyboard ataupun read pada keyboard ataupun read string daripada keyboard. Okay, awak boleh gunakan scanner ataupun secara global dia awak boleh gunakan, awak boleh tuliskan di sini ialah asterisk. Okay, asterisk dan tutup dengan semicolon. Right. Sekarang ni bila awak nak buatkan, awak nak ambil input daripada user, there is something yang awak kena tahu, iaitu awak kena tengok apa data type daripada user. That is very important. Okay, what is the data type from the user? Alright. Katakanlah kita ada satu kelas input. Ada satu kelas namanya input. Okay, remember your class name, code convention untuk Java ialah I huruf besar. Okay. Kemudian C huruf kecil, kelas. Okay. Kemudian awak buka semicolon. Ini adalah awak punya class name. This is your class name. Katakanlah saya nak beri contoh kepada kamu tentang input. So I will rename the class. Saya namekan kelas tersebut ialah input. Okay. So sekarang saya mulakan dengan tidak ada instant dan sebagainya. Saya pergi kepada public void main ataupun main program ataupun tester program, driver program, itu semua adalah benda yang sama. Okay, public static void main string square bracket args. Okay, ada setengah buku ataupun website ataupun site-site yang mana awak tengok melalui Google dan sebagainya, mereka letakkan args kemudian square bracket di hujung. Okey, ini boleh, saya tak ada masalah pun, tapi tidak digalakkan. Okey, tidak digalakkan. Some of the program requirement sometimes dia tak boleh nak baca di square bracket di hujung. Okey. Java package yang di-install dalam setengah program ataupun setengah komputer ataupun beberapa komputer tidak dapat read this format. Okay, so tidak salah, boleh buat, tetapi akan mendatangkan masalah lah kalau awak punya komputer ialah bukan yang boleh capture that format. Okay, so it's advisable awak letakkan square bracket ialah selepas string kemudian args buka bracket. Alright, kemudian awak punya braces. Okay, now remember in Java ataupun dalam OOP, dalam konsep OOP ada 4 perkara yang awak kena tahu, iaitu pertama ialah abstraction. Feature dia, ciri-ciri para OOP awak kena tahu ialah abstraction.
Macam mana awak nak abstract data tersebut, nak digunakan data tersebut. Okay. Yang kedua ialah encapsulation. Encapsulation, how you want to wrap it. Macam mana awak nak bungkus. Data-data tersebut awak nak bungkus dan jadikan di satu tempat supaya senang dicapai. Okay. Yang ketiga ialah inheritance. Bagaimana suatu data itu nak diwariskan ataupun nak digunakan kepada data yang lain, pada program yang lain. Yang keempat ialah polymorphism is more related to inheritance, but polymorphism is more on how the data is kita mirroring. Mirroring maknanya kita bukan kita wujudkan satu lagi, tapi kita just bayangkan, kita buat bayangan data tersebut supaya data tersebut boleh digunakan oleh program yang lain. So 4 perkara ini banyak digunakan dalam OOP. Okay, so bila awak buat satu perkara, first thing yang awak tahu ialah class and method. Class, method, constructor, variable, state tu semua awak kena tahu. Okay, kalau kata sekarang ni saya akan tunjukkan kepada kamu, first thing yang awak kena tahu ialah nama kelas. Okay, awak nak wujudkan nama kelas. Okay, yang kedua yang ni ialah body dia. Sebab kita akan belajar ialah program with body. Program with body maksudnya program yang ada features of variable, method, constructor. Okay. Di akhir semester nanti saya akan bagi tahu awak apa contoh program yang without body. Okay, without body. So yang untuk pertama ni, untuk bahagian pertama ni saya akan tunjukkan ialah more on with body. Okay, yang mana awak akan ada program program with body is more on yang tanda macam ni is comment Comment maknanya tidak akan dibaca oleh compiler. Program with body is more ada variable. Okay, sometimes variable tu dipanggil sebagai state. Okay, kemudian awak ada method, right, methods or methods. Kemudian awak ada constructor. Constructor, if you are not declare any constructor, it is automatically default by the program. Akan dikeluarkan secara default lah. Okay, secara memang wajib dikeluarkan oleh program. Okay, constructor, and then sometimes is a class name. Okay, so this is actually with body. Perkara yang awak kena tahulah. Yang lambat masuk ni kenapa ya? Internet ke apa? Masalah ni. Okay, please be apa ni Masalah internet. Awak kat mana? Kat UPSI. Masalah internet kat UPSI? Di college? Yes. Slow ke apa? Dia macam slow sikit. Alright, so this is actually kita tak ada instant lagi instant variable, local variable tidak ada lagi. Okay, saya tak tunjuk lagi instant variable dan local variable. And then remember, when you start with your void main, after you dah start dengan awak punya void main, perkara kedua awak akan tahu ialah kita nak pergi kepada stack memory. Okay, kita nak pergi kepada stack memory. How to do that? Macam mana kita nak buatkan stack memory? Scanner input. Okay, maksudnya masukkan nama, masukkan input. This one awak boleh letak apa-apa nama OBJ, T, okay, S. Awak boleh wakilkan apa-apa. Di sini saya wakilkan input equals to new scanner. Dalam kurungan system.in. Alright, this is actually untuk awak dapatkan, untuk awak masukkan to tell the memory yang awak akan buat some of the input, awak nak reference kan. Okay, this is actually kita panggil sebagai object reference. Object reference. Sebab another feature of OOP selain pada 4 yang saya kata tadi, abstraction, encapsulation, polymorphism, inheritance, satu lagi ialah reference. Okay, benefits of OOP is more on reference. Okay, so awak letakkan satu yang ini. Adakah ini wajib dalam program? Ya, wajib supaya awak boleh stackkan awak punya input. Okay, kemudian awak letakkan system.out. This is untuk display to the user. Okay, enter and integer. Okay. Kemudian, alright. Bila enter an integer, awak tengok bila awak nak dapatkan input ialah daripada integer. So, awak nak kena get ready. Okay, in memory, in the stack memory, kena get ready one of the locality, satu location untuk terima input integer.
So apa yang awak perlu buat ialah int number equals to intut.next int. Okey. Apa maksudnya begini? Apa maksud statement ni? Maksud dia enter an integer, so awak dah beri arahan kepada program. Okay, I want to enter an integer input. Okay, please provide me with one this arahan ni, iaitu satu tempat untuk saya terima. Okay, data type saya lah integer, nama nama box tu ya, ataupun nama tempat tersebut saya akan nama. Okay, di mana saya akan siapa yang akan ambil dan letak di dalam number ini ialah scanner input ni. Okay, siapa yang akan ambil input yang user masukkan, kemudian letakkan dalam kotak bernama number ni, siapa? Ialah input. Okay, yang awak declare kat atas ni. Kalau awak declare di sini obj, so here obj lah yang akan bertanggungjawab untuk ambil input integer ini kemudian masukkan dalam lokasi ini. Okay, sekali lagi saya ulang, bila awak ada statement begini, okay, sebelum awak ada statement enter an integer, awak kena ada satu SOP lah. Okay, awak kena ada satu SOP yang mengatakan bahawa sekarang kita nak buat input. Okay, sekarang kita nak buat input, prosedur input. So what should we do? Okay, kita kena buat reference. Kita tak boleh main terjah je. Kita kena ada reference, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang kita nak letak, di mana kita nak letak. Okay, so kita kena ada reference. Di reference sekarang ini bermaksud ialah awak dah letakkan di stack memory. STACK, stack memory. Okay, kenapa stack memory? Dalam void main, bila awak letak dalam void main, obviously dia ialah stack memory. Bila awak dalam instant atau local variable, dia masih dalam heap memory. Okay, kalau dalam void main awak kena ingat, dia adalah bentuk stack memory. Dan nak letakkan dia dalam stack memory, ini adalah dia punya syntax. Okay, ini adalah syntax dia. First scanner, sebab apa scanner? Sekarang kita nak terima input daripada keyboard. Kita tak nak declare dalam program, kita nak terima input daripada keyboard. Jadi kita nak kena cakap dekat program, okay, I want to receive an input from the keyboard. So apa yang saya perlu buat? Okay, you as a user, you as a programmer kena tulis benda ni. Sebab this is SOP ataupun syntax, benda yang wajib dibuat. Iaitu scanner, awak kena aktifkan scanner. Okay, di mana siapa yang akan masukkan input tadi ialah obj ataupun reference tadi. Okay, new scanner, this is actually syntax. Okay, programmer untuk Java telah pun setkan benda ini. New scanner system.in. Kalau awak tak buat ni, benda ni akan jadi error. Sorry, bukan tak buat, awak tak tulis ni, benda ni akan di error. Okay, kemudian bila awak dah siapkan ni, dah ada dia punya cara, so awak display kepada user, what you want to do. Okay, user ask you for your integer. Okay, awak letakkan enter an integer. Okay, letakkan dalam tanda pembuka kata, penutup kata, because this is will display on your screen. Okay, kemudian integer. Okay, integer, kenapa integer? Sebab kita nak terima integer. Kalau awak nak terima float, enter a float. So sini akan jadi float. Depends kepada apa yang awak nak input. Okay, enter a double, contohnya a double number. Okay, so this is what we will double. Ini akan jadi double. Tak ada masalah. Okay, kalau sini enter a long a string. Okay, a string character. So this one will be string. Okay, bukan number lah, mungkin string character kat sini. Okay, and then bila awak tukar yang ini, okay, bila awak tukar yang ini, yang obviously yang terima method yang akan nak terima tu, method yang akan terima tadi tu akan follow apa yang awak integer. Akan follow apa yang awak masukkan tadi. Kalau ini untuk integer, dia akan int. Kalau untuk float, dia akan jadi float. Okay, kalau double, dia akan jadi double. Ini ialah method. Kenapa method? Method ada braces. Ada apa ni, kurungan ni. Kalau saya kata show me a method, okay, you can show this is a method. Okay, this is one method. Next double ialah method. Cara dia nak baca. Okay,
enter an integer. So dia akan baca. Kalau awak enter 23, contohnya 23 awak enterkan. Okay, satu nombor enterkan 2. Apa maksud next double ni? Dia akan baca yang ini pertama, yang ini kedua. Perkataan next ni sehingga habis. Kalau awak enter 2, 3, 4, 5, so dia akan baca 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan 1 to 3, 3 to 4, 4 to 5. Because the word is next. Okay, dia akan baca satu persatu. So this one is next int. So dia akan baca, kalau awak masukkan 2, 3, 4, 5, dia akan pergi kepada sehingga, daripada 2 sehingga ke 5. Okay. Right, next integer. Kemudian bila dah awak dah buat begini, ini maksudnya awak dah siapkan dalam memory bahawa saya nak terima satu input yang mana input tersebut ialah dalam bentuk integer. Okay. So bentuk integer. Sorry, this is int, I wrote picture. Okay. Kemudian apa yang awak lepas awak dah input, awak mesti nak display kepada user yang mereka telah pun berjaya masukkan. Okay. Apa yang telah pun diminta. So awak boleh clarifikan kepada user, you enter. Okay, awak panggil balik. Bila nak panggil yang awak punya variable yang awak dah masukkan tadi, di mana yang awak masukkan integer ni? Obviously dalam ini. So nak panggil ialah dengan tanda sign. Okay, tanda sign. So awak panggil number. Okay, tanda sign ni. Plus sign ni ialah untuk awak keluarkan apa yang awak dah masukkan dalam kotak tadi. Alright. Kemudian this is not yang ini yang untuk statement yang ni. Okey, pernyataan ni ini tidak wajib. Sama ada awak nak buat ataupun tak buat pun tak ada masalah. Okey, closing the scanner object. Okey, scanner object, kalau awak nak close scanner object, input close. Okey, it's a method untuk close. Check awak punya braces, kita ada braces buka 2, so mesti tutup 2. Okay, so this one is one wrap, close. Okay, ini ialah satu wrap. Okay, kenapa satu wrap? Because dia di bawah satu kelas. Okay, di bawah satu kelas. Alright, so sekarang ni awak savekan kelas ni, input.java dekat C. Okay, cuma savekan. Kalau I huruf besar, okay, remember, I huruf besar, your class name should follow your file name yang you nak savekan ni should follow your class name. I huruf besar, I huruf besar. Okay, so file save as input.java di bawah directory C, awak savekan, kemudian awak print, awak compilekan. Compile macam mana? Awak dah set path awak. Okay, remember I show you set path, awak cari awak punya JDK. Kemudian after awak JDK, lepas dia dah berjaya, JAVAC, nama file, input.java. Okay, jika tidak ada sebarang error, dia akan keluarkan, awak compilekan java input. Okay, now, do it now. Lepas tu letakkan output awak di bahagian chat message. Dah?
Okay, letakkan di bahagian ni. Alright. You have entered class. Alright, good. Nampak. Others? Yang lain? Yang lain? Berjaya ataupun tidak? Doktor, saya try buat yang input dot close yang last kali tu dia kata error. Yang last kali ni dia kata error. Cuba show. Sini. Nurul Fashiha. Saya dah delete yang input dot close tu baru boleh. Saya delete yang input dot close yang last kali tu baru boleh. Dia error apa? Dia tulis. Fashiha. Location class input. Location class input. Ni. Tak, yang last kali. This one awak letak input ke awak letak OBJ? OBJ. Cuba letak input. Cuba letak input. Fashiha. Error tak? Okay, good. Syamila. Dapat? Because you letak sini. Tadi OBJ kan, saya kata because nama boleh apa-apa nama. Bila awak sini, awak mesti OBJ close. Input close. Okay, dah boleh. Faham tak? Bila you letak sini input, okay, bila awak katakan dekat stack memory, awak nak gunakan ialah input yang akan good Fashiha. Okay, input yang akan stackkan awak punya variable. Okay, dia akan close yang SOP tadi, input tadi. Kalau awak dah letak sini, awak letak sini OBJ, okay, dia bukan error because of error class tu, because dia tak faham atas tadi SOP assign lain tapi orang lain yang close. It's not, tak ni lah. Patutnya sini, kalau sini OBJ, yang akan gunakan method tadi ialah OBJ, yang akan kita close pun OBJ. Kalau sini awak letak input, okay, yang akan gunakan atau yang akan laksanakan method mix3 ni pun yang akan ambil masuk dalam ni ialah input, yang akan close pun input. So, awak kena tengok 3 tempat. Okay, good. Right? Okay, this is actually how to input from the keyboard. Okay, ini adalah macam mana awak nak input daripada keyboard. Okay, macam mana kita nak input dalam program. Okay, reading input, declare in program. Okay. Right, yang tadi dah save ya. Awak punya ni, file ni, savekan file awak ni.
Okay, now kita nak buat satu objek ataupun kelas Okay, now I will show you how to import how to get ataupun declare yang dalam program. Okay, first of all, bila awak buat declare dalam program, awak akan ada involvement of variable. Okay, kita akan ada variable, nilai, state, itu semua benda yang sama. Okay, benda yang sama ataupun nama yang sama. Ni field itulah benda yang sama. Okay, contohnya katakanlah saya ada satu kelas. Okay, satu kelas mungkin saya nak letakkan ialah kelas web. Okay, kelas web. Di mana kita nak buat satu ataupun kelas book lah. Okay, kita nak declare book. Alright, book dengan apa nama author dia. Okay, kelas book. Kita tak nak terima input daripada user, but we want to declare and we want the program to read and display. Okay, baca kemudian display pada user. Okay, tadi saya tunjuk pertama, yang kedua ialah cara begini. So, first of all, class book. Okay, awak buatkan class book. Bila nak sini, awak akan ada satu variable, awak katakanlah awak nak letakkan string. Okay, author. Okay, string author. Variable, ingat kita punya code convention, chapter 5, chapter 5. Okay, variable ialah A huruf kecil. Okay, A huruf kecil. Okay, string author, kemudian awak katakanlah integer tahun. Year je diterbitkan. Alright, kita nak buat dua ni. Alright, kenapa S huruf besar? Okay, remember I have told you in Java or when we using Java, okay, dia tak faham S sebagai primitif. Dia faham S the programmer ataupun the engineer of Java, dia programkan S dia ialah sebagai objek. Okay, that's why some of you mungkin dah pernah belajar programming. S sebelum ni awak jumpa ialah huruf kecil. Kenapa Java S dia huruf besar? Because the engineer of the Java dia declarekan ataupun dia letakkan S dia ialah sebagai objek, benda yang besar. Okay, dia bukan letak primitif. Okay, so I di sini macam biasa, this is your primitive, int, primitive. Semua yang awak nak tengok data type yang bermula dengan huruf kecil, semua itu adalah primitive data. Okay. Semua data type yang bermula dengan huruf besar, semua adalah non-primitive data atau kita panggil sebagai objek. Objek data. Okay, there's two difference. Saya dah ajar dengan awak hari tu what is primitive and non-primitive. So saya just akan beritahu dalam oral saya. Okay, now bila awak buat ini kita panggil sebagai, okay, remember, I have told you variable di bawah kelas kita panggil sebagai instant variable. Instant variable. Okay. Right, so variable yang awak nak create objek, kita wujudkan dia. Instant variable. Okay. Kemudian, bila awak buat satu program Java, saya dah cakap tadi abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism, and one more thing ialah constructor. Okay, constructor. So awak kena ada constructor. Okay, constructor sama ada wajib. Constructor ialah tidak wajib. Okay. Kalau awak tak buat constructor, it's okay because komputer akan default, akan automatically declare one default constructor untuk awak. Apa maksud one default constructor? Itu tidak ada parameter yang tidak ada dalam dia. Okay, contoh dia ialah awak buat constructor. Apa itu constructor? Constructor is one method. It's one special method in Java. Okay, it's called a method. Right. Katakanlah awak ada satu books. Satu books. Book. Okay. Bila nak tulis constructor, mesti sama dengan nama constructor, mesti sama dengan nama kelas. Kalau nama kelas awak BOOK, B huruf besar, OOK huruf kecil, nama kelas pun, nama constructor pun B huruf besar, OOK. Ingat, pertama ialah constructor tidak ada data type. Yang kedua, nama kelas, nama constructor mesti sama dengan nama kelas. Kalau kelas awak nama website, nama constructor awak pun mesti website. Itu syarat dia, syntax dia. Adakah saya yang mengajar? Tak, itu ialah syarat untuk Java.
Okay, nama dia ialah nama kelas mesti sama dengan nama constructor. Okay, ejaan sama dan sebagainya. Kalau tidak, error dia tidak akan faham. Okay. Macam mana pula program tahu itu constructor? Sebab constructor tidak ada apa-apa data type. Apa benda alam data type tu ni. Tidak ada integer, tidak ada string, tidak ada float, tidak ada double, tidak ada long, tidak ada short. Okay. Tidak ada karakter. Dia cuma dia boleh ada ancestor. Ancestor iaitu public, private, protected. Okay. Tapi dia tidak boleh ada data type. So remember that. That is constructor. Kalau saya tanya awak which one is constructor, awak kena cari dalam program. Yang mana ciri-ciri dia tidak ada data type dan dia mesti ada nama sama dengan nama kelas. Okay. Okay, now kita buatkan satu constructor. Satu constructor ni diwujudkan apabila kita nak create objek tersebut. Okay, kita nak create objek apa? Kita nak create satu objek yang boleh terima string name, string author, string name author sini, string name author. Okay. Satu lagi ialah integer age. It's what? Info. So, activity. Has of the age. Okay. Right. This is you punya constructor. Okay. Name author. Bawah constructor, okay. Bawah punya constructor, you boleh ada local. This is local. Local variable. Apa maksud definisi local variable? Local variable is in a method but not in class. Nampak tak? Dia bawa satu method tetapi dia bukan bawa kelas. Ini ialah local variable. Okay. Kenapa saya buat statement ni? Okay, awak tengok ya, bila awak buat constructor, bila awak buat satu objek, okay, string name author integer age, okay, sedangkan atas ni saya letakkan name author dengan year. Okay, untuk membezakan dia ialah local dengan instant variable, awak kena bagi nama yang berlainan. Okay, berlainan dan kena gunakan perkataan this. Okay, tetapi dia akan mengambil variable yang sama letakkan di bawahnya. Okay, this name author sama dengan name auth ni. Okay, sebab apa saya nak katakan yang untuk name auth ni, ia adalah local variable. Kita nak differentiatekan, nak bezakan dia instant variable dengan local variable, kita gunakan keyword this, THIS. Okay, THIS. Right? So this is syntax. Awak kena buat, bila awak nak declare local constructor awak nak gunakan local variable, automatically Hello.
Oh, ni. Eka. Oh, saya lost connection ya. Saya short sendirilah mengajar. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Alright, now. Okay, cuba lihat ya pada skrin saya ni. Alright, sekarang kita nak input declare in program. Saya nak tunjuk sekali apa itu instant variable dengan local variable. Okay, your instant variable and then this one is your local variable. Okay, bila awak buat sesuatu variable ya, bila awak buat satu variable, awak kena tahu kedudukan dia. Dia letak di bawah, dia adalah instant ataupun local. Okay, untuk instant variable, you kena remember, dia ialah di bawah kelas, di luar method. Di bawah kelas, this is your class book, di bawah kelas, di luar method. Okay, instant variable, awak boleh letak apa-apa, okay, untuk program awak menuju kepada program awak. Okay, katakanlah sekarang ni saya nak buat satu program yang baca input ataupun baca variable yang saya declare dalam program untuk books, iaitu nama author dan juga tahun diterbitkan. Okay, tahun dia menerbitkan buku lah. Okay, kemudian bila awak buat constructor, bila awak buat class book, digalakkan untuk awak wujudkan constructor. Apa itu constructor? It's a special method awak baca definasi. It's a special method that we use to create an object. Okay, tak wajib saya tulis, tak wajib sebab apa? Sebab apa? Awak sometimes awak tak perlu nak tulis constructor ni. Okay, awak tak tulis pun dia akan automatically created by the program sebagai default constructor. Okay, awak tak nampak dia create tapi obviously compiler ataupun JVM akan create constructor untuk awak. Okay, tapi untuk kelas saya minta awak untuk buat constructor. So awak akan ada latihan untuk buat constructor. So you nampak sebenarnya constructor awak dekat mana, awak punya objek tu di-create macam mana. Okay, bila awak buat constructor, okay, ciri constructor ialah pertama, dia tidak ada data type. Di depan nama constructor ni, book ni, dia tidak ada integer, string, long, short, double, float dan sebagainya. Okay, dia awak kata free saja, tidak ada ya. Okay, tetapi awak boleh tulis public, private, dia boleh ada ancestor. Okay, tapi dia tidak boleh ada data type. Alright, book. Sekarang ni saya nak buat ialah overloading constructor. Kenapa overloading constructor? Parameter saya dalam kurungan ni ada lebih daripada satu. Okay, kalau saya letakkan satu saja parameter, okay, itu disebut sebagai, katakanlah ini satu saja parameter, yang dalam kurungan ini disebut sebagai single parameter ataupun single constructor. Okay, disebabkan ada dua parameter sebagai overloading constructor. Integer H. Alright. Bila awak buat constructor, awak ada parameter dalam ni, maksud apa? Saya nak baca objek tersebut, sila baca dua variable ini. Okay, bila awak nak declare dalam variable, dalam constructor, dia ialah method. So awak wujudkan ialah local variable. Nak bezakan local variable dengan instant variable, kena guna keyword this. THIS. Okay, dot name author. Maksudnya this one, name author ni akan berbeza dengan yang ini. Tetapi akan mengambil nilai yang sama. Okay, mengambil nilai yang sama. Cuma kita sekarang kata ini di bawah local variable, yang ini di bawah instant variable dan nama tidak boleh sama. So apa yang buat, this dot name author yang instant variable akan rujuk dengan local variable name out. Yang mana yang awak sebenarnya yang benda yang sama. Okay. Kemudian this dot year equals to age. Ini akan mengambil benda yang sama. Okay. Katakanlah ini awak dah habis. This is one class. Awak dah habis. Okay. Kenapa saya yang ini saya tak buka, yang saya tak tutup kat sini? Sebab saya tak nak wrap. Saya nak masukkan void main bawah kelas saya. Okay. Saya tak nak dia encapsulate ataupun saya tak nak bungkuskan dia sebagai dua bungkusan. Saya nak bungkuskan dia dalam satu bungkusan dan dalam bungkusan yang saya bungkuskan satu tadi ada satu lagi bungkusan. Okay, faham? Bukan dua bungkusan yang berbeza tetapi satu bungkusan dalam satu bungkusan. So saya tak nak letak braces kat sini. Saya hanya tutup kayak ini, tetapi nampak tak? Bila saya tidak ada pasangan untuk braces kat sini, maknanya program ni masih tidak berakhir.
Masih belum dibungkuskan lagi. Okay, so awak sekarang ni bila buat void main, okay, sebab apa? Setiap program mesti ada driver iaitu void main. Kena ingat, benda ni takkan berjalan. Kelas atas tidak akan berjalan ataupun dilaksanakan tanpa void main. Setiap program mesti ada void main. Okay, sama ada dia separate file, inside a file atau inside one class ataupun outside class. Okay, tetapi mesti ada void main driver. Okay, remember that. Kenapa kalau program awak ada error, big error, 100 error, because what? Sometimes because of the void main tak ada. Okay, quite weird lah. Macam saya kata tadi, kalau awak ada badan tapi tak ada kepala, awak tak boleh jalan. So sebab void main is your kepala program. Okay, public static void main, ini ialah syntax yang saya dah tunjuk kepada awak tadi. This is very common syntax. Okay, awak buka dalam void main, this is body. This is body, this is body, this is body. Apa yang nak laksanakan bawah suatu method. Okay, bila awak dalam void main, remember I keep telling you, okay, you kena buat stack. You kena susun dia kepada stack. Okay, awak nak menghafal ke benda ni pun it's up to you. Okay, tapi kalau awak faham sendiri sebenarnya void main ni dia mesti ada stack. Nak buat stack mesti ada reference. Okay, so book nama kelas. Kenapa saya letak book ni? Saya rujuk kepada nama kelas ni. Okay, sebab dia akan laksanakan yang atas ni, kelas atas ni, book. Okay, melalui siapa yang akan laksanakan book tadi, OBJ1. Okay, apa yang dia akan buat? Dia akan ambil dua nilai ni, Mr. Thompson dengan 1980. Okay. Kenapa dia ambil dua nilai ni? Sebab dua nilai ni ialah bentuk yang awak declare. Nampak awak declare ialah name author dan juga tahun. Okay, jadi dia perlu, yang tahun ni tidak perlu integer tidak perlu dalam buka dan tutup kurungan. Okay, yang awak punya name author ni kenalah sebab dia lah bentuk string ataupun karakter. Okay, so awak semicolon. Right, itu satu. Kalau awak nak buka, awak nak buat dua, itu kalau satu, awak nak baca Mr. Thompson 1980. Kalau awak nak buat dua book, macam mana? Book OBJ2 equals to new. Ini saya tak masuk array ya. Saya masukkan kata kalau awak nak buat benda yang very simple, less than 2, less than 3. Okay, kalau array nanti lain pula. Kalau array ialah benda yang berjujukkan yang lebih. Okay, kalau ada lebih banyak nak baca, awak boleh sesuai lebih buat apa array. Okay, saya tak tunjuk array. Lagi saya tunjuk ialah macam mana awak nak declare awak punya variable dalam program. Okay, book. BOOK. Okay, right. Kemudian masuk kata Mr. Google. Equal. 1971. Right. This one you create your object. Okay, you create object ataupun SOP awak tadi. Kemudian awak nak access awak punya objek tadi yang awak dah create tadi macam mana system.out.println. Okay, system.out.println. Okay. Ambil apa? Ambil yang SOP tadi. Yeah.
Okay. Okay, so OBJ1. Okay. So OBJ dot, okay, apa nama dia yang awak keluarkan tadi awak ambil balik ialah awak punya nama ni, name author. Okay. Sebab apa awak punya ni, name author bukan name nama awak punya local variable, because awak akan keluarkan ialah dalam bawah instant variable. Okay, yang awak keluarkan ialah nama instant variable. So plus Roman, okay, OBJ Yeah. ya. Ya. Satu lagi awak nak keluarkan sistem out print line obj2 dot name author. Okay, keluarkan daripada awak punya instant variable plus this is awak punya darab, awak punya underspace, awak punya space obj2 dot year. Okey, sekarang awak tutup yang ini, yang bawah satu lagi tutup adalah untuk yang di atas. So this one akan tutup yang ini, dia akan wrap ke satu yang ini ialah untuk kelas untuk ni. Jadi awak boleh bayangkan sebenarnya yang ini ialah di dalam kelas. Satu bungkusan, ni satu bungkusan besar. Dalam bungkusan besar ni ada satu lagi iaitu void main. Alright, cuba awak run, kemudian awak bagi tahu saya apa dia punya input. Awak run. Okey, awak perlu savekan nama sama ada void main awak ataupun awak boleh savekan nama awak sebagai public. Kalau awak nak savekan nama book okey, dengar saya cakap kalau awak nak savekan nama book di atas, awak letakkan nak ancestor dia public. Kalau awak nak savekan void main di bawah,
Okay, awak tak perlu letakkan accessor ni sebagai ni lah. Okay, awak akan letakkan saja sebagai main.java. Tapi this is akan jadi lebih banyak program-program kalau awak kata awak main.java. Berbaik awak letakkan ialah nama kelas. So awak letakkan di atas ialah public class book. Jadi awak akan save nama file awak ialah sebagai class book, book.java. Okay, kalau awak nak savekan ni, remember kalau awak nak savekan nama kelas ni, okay, awak kena letakkan nama ancestor. Kalau awak ada 2-3 kelas dalam awak punya program, awak assign satu saja ancestor pada kelas yang mana yang awak nak save. Okay. Sekarang awak savekan, awak run, cuba beritahu saya apa dia punya output. Yes, good. Bengkat, bagus. Yang lain? Okay, good. Anik, Daniel. Good, Zohai. Azhar, Zohai Azhar. Okay, right. So I have shown you two. Okay, how to insert from your website and insert from you punya input. Satu lagi insert from you punya program, dalam program dalam program. Okay, kita save semua yang ini. Okay, now I want to show you satu lagi iaitu return value. Okay, return value. Okay, dalam Java kita ada satu iaitu getter dan juga setter method. Okay, this one saya letak, saya padamkan. Okay, this is third one yang saya akan tunjukkan kepada awak. Apa itu set dan get method? Okay, kita panggil sebagai set dan get method in Java ataupun dalam OOP lah. Okay, bila awak buat set and get method, actually is a take a parameter ataupun kita assign parameter tadi dengan nama variable. Itu sebab kita kena ada perkataan set dan juga get, dan bila awak guna set dan get, kita akan return the variable value. Okay, automatically bila awak gunakan set dan juga get, dia akan return. Okay, awak akan gunakan perkataan return dalam awak punya program. Okay, contoh dia ialah
Awak ada kelas, satu kelas. Satu kelas. Awak letakkan ialah awak nak get set. This is one class untuk get set. Awak buka kelas ni, awak namakan awak punya kelas sebagai instant variable class. Awak letakkan string name. Method 1 awak dapatkan getter. Kalau awak letakkan method kat di public, okey, ni boleh untuk get name ataupun get dengan set method, dia boleh terus di bawah kelas. Dia tidak ada satu syarat kata kena bawa kelas ataupun method. Okey, dia boleh di bawah kelas. Okey, so awak letakkan public string get name. Kemudian this is method, because this is method awak kena ada pembuka dan penutup. Okay, return name. Kemudian yang kedua public void. Bila awak get tidak ada perkataan void. Bila awak set awak boleh letak perkataan void. Awak tak nak return sebab awak nak ambil saja. Set name. Okay, awak nak set name, awak nak stringkan dia dengan apa? Nama. Okay, sebab dia parameter. Alright, so this one is bawah method. So ingat tadi saya kata kalau bawah method terus guna perkataan this dot name equals to n. Okay, awak buka, awak tutup. Okay, nampak tak? Di sini saya akan letakkan dua kelas. Okay, satu kelas ialah saya letakkan get set, di mana kalau awak nak gunakan get set method, better you encapsulatekan dia satu kelas. Okay, so awak letakkan nama instant, string name, public string get name, this is one method. Get name. Okay, kalau method get name awak letakkan void, dia takkan return. Okay, dia takkan return name. That's why untuk set awak letakkan void. Void dia takkan return anything. Alright. Satu lagi perkara, bila awak buat ni, awak boleh privatekan string name. Tapi kalau kata advisable untuk saya, okay, you don't simply privatekan you punya variable, because kalau awak simplikan private, awak tak faham macam mana nak return. Okay, awak tak faham konsep nak return, dia akan jadi error. Okay, sama ada dia akan jadi logic error ataupun dia akan jadi syntax error. Okay, kalau awak tak faham lagi nak return, saya kata advisable untuk awak jangan privatekan sebarang variable dalam awak punya kelas lagi. Okay, next, bila awak dah buat begini, okay, mesti awak tertanya, di mana saya nak dapatkan name ni? Sebab saya tidak ada variable yang dalam ni. Adakah saya nak dapatkan secara keyboard ataupun saya nak dapatkan secara dalam saya setkan dalam ni. Okay, katakanlah kita buatkan set dalam ni. Kalau kita nak buat set dalam ni, awak boleh buatkan satu lagi kelas, main class. Okay, main class, void main mesti bawah kelas. Void main mesti bawah kelas. Void main tak boleh toge-toge macam tu. Kalau awak nak buat void main dalam satu file, awak mesti letakkan di bawah satu kelas. Okay, dia tidak boleh berdiri sendiri sebab kepala nak letak kat mana? Takkan kepala you nak letak, you mesti attach dengan badan. Kepala kalau you letak kat lantai, dia nak bergerak pun tak boleh bergerak. Okay, sebab yang gerakkan kepala, nak bawa kepala ialah badan. Okay, badan you ialah you punya kelas. Kelas tu body dia. Okay, so awak kena ada satu kelas lagi. Katakanlah contoh dia, awak punya kelas yang kedua ialah GFG contohnya. Saya bagilah, saya tak fikir dah nama apa kelas tadi. Okay, so buka kurungan. Okay, public static void main. Okay, string bracket arguments. Now remember, this is untuk you punya reference. Okay, you akan ambil GFG, you akan ambil you punya kelas atas sebab you nak gunakan yang atas. GEG set OBJ apa-apa nama.
equals to new JET. Okay. Bukan kelas yang ini, sebab kelas ini yang memegang void main. Awak nak gunakan ialah apa awak declare dalam awak punya kelas di atas ni. That's why awak panggil get set, bukan GFG di sini ya. Okay, so kalau awak nak setting kan, awak gunakan set. Awak gunakan set name ni. Awak nak setkan nama awak OBJ. SOP akan namakan. Okay, awak panggil method apa? Set name. Okay, dalam kurungan ni ialah string, so awak boleh letakkan dan bila awak dah buat set name, awak mesti get name. System apa saja system.out inline kurungan obj.method apa? Get name. Satu braces. Right. So I repeat again. Nampak tak tadi saya bagi awak dua contoh di mana satu kelas, satu saja kelas void main di dalam kelas. Sekarang ni dua kelas void main dalam kelas yang kedua. Awak boleh awak boleh ada berapa kelas dalam program awak, tak ada masalah. Okay, cuma awak kena faham macam mana you interconnectedkan dia. Macam mana you connectedkan antara atas dengan yang kedua, dua, ketiga dan seterusnya. Okay, katakan sekarang awak ada dua kelas. Alright, satu kelas awak nak gunakan get dan juga set name. Kenapa saya nak gunakan get dan set name ni tadi? Apa bezanya dengan method yang saya tunjukkan pertama dan kedua? Okay, ini adalah satu method yang mana, ini adalah salah satu method untuk input. Okay, untuk input. Kalau kata pertama tadi daripada keyboard, yang kedua dalam program, ini ialah macam mana nak return value. Okay, nak return value. So apa beza dia antara yang ini dengan yang tu? Yang tadi kita tidak menggunakan sebarang method. Kita tidak ada pass value. Okay, dalam OOP ada perlu ada pass value, iaitu kita gunakan return. Alright. Dia sebab apa? Sebab kita nak benda tu tidak melalui barisan. Dia terus boleh pass kepada mana yang kita dah kenal pasti. Okay, dia tidak perlu lagi pergi ke kaunter tanya siapa yang pegang benda ni, tidak perlu. Macam saya kata tadi, dia pergi ke heap, dia pergi kepada stack tahu siapa nak jalan ke SOP tu yang kena buka, yang kena proses, yang kena close. Okay, tapi kalau untuk yang get dan name ni, dia seperti shortcut. Dia seperti shortcut, satu method yang telah disediakan dalam Java untuk awak dapatkan variable itu, kemudian awak return variable itu menggunakan parameter. Okay, nampak tidak berbeza, tidak ada perbezaan, tapi ada perbezaan daripada segi pelaksanaan lah. Okay, daripada segi pelaksanaan. Alright, di sini kalau awak tengok ada dua kelas. Satu kelas yang atas adalah untuk awak declare method get name dan juga set. Get dan juga set. Okay, saya dah bagi satu contoh di sini. Katakanlah awak nak menerima satu name ataupun satu penyataan aksara dan sebagainya. Awak menggunakan string. Okay, perlu ke saya letakkan public ni? Perlu. Okay, perlu ke saya letakkan public ni? Perlu. Alright. Awak perlu letakkan ini. Adakah ini constructor? Bukan constructor. Sebab apa bukan constructor? Dia ada data type. Okay, ini ialah get method dan juga set method. Awak boleh baca further lah dalam Google ya, ataupun dalam buku di library. Okay, bila awak gunakan get name, awak kena return. You kena return sebab bila dapat mesti tolak balik. Nampak tak? Bila you dapat tolak sini, apa beza dia kat sini? Dia tidak ada declare locality. Macam tadi kita declare number, kita ambil variable tadi, kita letak dalam kotak mana. Okay, nampak tak? Yang sini dia pegang saja kemudian dia return. Dia tidak akan pegang lama. Dia tidak akan simpan variable tersebut dalam memory. Okay, dia pegang saja. Siapa yang minta dia akan bagi. Okay, yang tadi kita set dan kita bagi address. Okay, tadi kita set dan kita bagi address. So di sini lagi shortcut lah. That's why saya kata dia shortcut. Dia pegang dan dia bagi saja. Alright, so the get name, apa maksud get name? Dia dapatkan nama yang user masukkan, kemudian dia akan return nama dalam awak punya, mostly ialah dalam void main. Alright, bila awak dah buat ini, atas ni awak punya draft, okay, awak nak laksanakan driver awak ialah dalam awak punya void main. Void main perlu ada satu lagi kelas. Void main tak boleh berseorangan. Awak tak nak wujudkan kelas untuk void main, tak boleh.
Kalau void main di bawah, luar daripada kelas di atas, nampak tak? Saya dah keluarkan dia daripada kelas di atas. Sebab apa saya keluarkan? Sebab dia tutup kat sini. Tutup maknanya awak kena mula. This one close, habis. Awak letak mana void main, awak kena buat dia satu kelas lagi. Okay, satu kelas lagi, kemudian awak letakkan void main tu ke bawah kelas tadi. Okay, public static void main string argument. Okay, get set. Kenapa get set bukan GFG? Sebab ia ini untuk void main saja. Yang awak yang buat draft tadi yang atas ni, kita nak laksanakan yang ke atas ni. Okay, get set obj new get set ni apa? Reference untuk stack memory. obj.setName gogigs. Maknanya kat sini ambil sebab apa? String. Okay, saya boleh letakkan string. Kalau sini integer, saya letakkan sini integer. Kalau sini integer, awak terima letak sini, dia tak boleh dah. Okay, kita ada kita panggil sebagai ada wider. WIDER. Wider tu maksudnya nanti saya akan tunjukkan wider tu macam mana daripada primitif nak tukar kepada non-primitif. Okay, kita ada satu konsep. Primitif kepada non-primitif ataupun non-primitif kepada primitif. Awak tak boleh simply kata awak set di atas string, terima ialah integer, no. Program tak faham. That's why saya kata awak tak boleh simply kata komputer faham bahasa awak, no. Apa yang ni awak kena program ke dalam program. That's why panggil programmer. Okay, go gigs. Okay, awak letak kat sini sebab string. So dia tahu, okay, this is string sebab dia between these two, muka dengan penutup kata. Okay, system.out.println obj. So this one still panggil balik. Tak boleh terjar saja get name, obj.set name. So siapa yang nak laksanakan? This one nak ambil saja. Okay, ni siapa yang nak pegang ialah get name. So get name kat sini, kita dapat returnkan name. Okay, so dia akan keluarkan go gigs. Okay, cuba run yang ni. Run, alright. Please remember, kalau ada dua kelas, tengok dekat mana void main awak. Void main awak dekat bawah kelas GFG ke bawah kelas get set. Kalau dia bawah kelas GFG, awak kena save nama GFG. Awak tak boleh setkan nama ni. Kalau awak nak setkan nama class set, awak kena letakkan public. Okay, saya ulang sekali lagi. Awak ada nama, awak ada dua kelas. Okay, GFG dan juga get set. Which class yang awak nak savekan namanya? Okay, first tip yang pertama ialah tengok di mana void main berada. Void main berada di bawah GFG. Okay, awak boleh savekan nama kelas tersebut sebagai GFG. GFG.java. Tetapi katakanlah awak tak nak GFG.java ni. You want to be the first one, statement yang selalunya. Okay, awak kena letakkan ini sebagai ancestor, public. Okay, public get set. So baru awak boleh savekan ini sebagai get set. Okay, kalau ada 3 kelas, awak dah tutup ni, awak nak buat kelas yang ketiga. Kelas C, kelas yang ketiga. Kelas C, alright. Awak sama juga konsep dia, tengok di mana void main. Kemudian awak tak perlu, kalau ada 3 kelas, awak just namakan salah satu kelas sebagai public. So nama kelas tersebutlah yang akan nama kelas yang ada public tu yang akan di-save sebagai awak punya kelas, file name kelas lah. Okay. Okay, cuba run dan tengok apa outputnya.
Okay, good. Nurin Syamimi, Fashiha, Venkat, good. Okay, Witness Wari, Aina Farhana. Right, next. Alright, now saya nak tunjukkan iaitu awak punya widening dan narrowing, primitive conversion ya. Macam saya katakan tadi, kalau awak nak tukar daripada non-primitive kepada primitive data types, okay, kita ada gunakan konsep widening dengan narrowing conversion. Okay. Okay, atau kita panggil sebagai rapper lah. Rapper penyanyi tu rapper, pembungkus. Rapper class in Java. Okay, kenapa kita kena ada rapper class in Java ni? Sebab dia perlu ada situasi ya. Ada situasi kita semua yang diintroduce oleh Java ataupun dalam OOP ni because based on the situasi, okay, ataupun problem yang occur lah, yang berlaku. So bila awak ada wrapper ni, why we need this wrapper? Because actually this is to modify the argument. Kita nak modify argument yang kita pass dalam method tu. Okay, kemudian the object sometimes object tu kita nak gunakan untuk synchronize ataupun multi-threading. Okay, benda yang berlaku benda yang synchronize dengan multi-threading ni dia akan more on the how we organize the data. Okay, that's why kita perlukan wrapper class ni tadilah. Okay, contoh kalau awak nak buat satu wrapper class, you want to daripada primitive, okay, kepada satu yang kita panggil sebagai autoboxing lah. Okay, autoboxing, dia panggil autoboxing lah. Dia convert primitive data to the corresponding object ataupun non-primitive data. Contoh dia ialah awak boleh, apa yang saya cuba katakan kepada awak boleh ni. Okay. Alright, so this is wrapper class. Okay, kita ada dua konsep iaitu autoboxing dan juga unboxing. Okay. Kalau untuk autoboxing ni kita nak create, okay, kita nak autoboxing, you want to convert from primitive to non-primitive. Ataupun kita panggil primitive atau kita panggil sebagai objek. Okay. Contoh dia, katakanlah you ada satu kelas, public class, kita panggilkan dia sebagai autoboxing process. So autoboxing. Okay. Next, for example, okay. Kemudian saya letakkan void main public class, public static, void main, string, bracket, arguments, okay, buka kurungan. Okay, katakanlah awak satu integer 6,
Okay, this is integer, awak declare sebagai nombor 10. This is you punya integer primitive. Kita ada 8 primitive ya. So you can take note, awak boleh cari apa tu primitive data types ya. Ada 8 selalunya. Kita ada character, integer, float, long, short dan sebagainya. So ada 8. Right. Sekarang ni awak nak tengok awak nak creating a class wrapper object. Okay. Kalau awak nak creating integer, dia mesti refer kepada wrapper dia. Dia tak boleh integer kepada float. Okay. Contoh dia integer awak nak pergi kepada float. Lain yang ini kita nak pergi kepada wrapper, iaitu kita nak pergi daripada primitif kepada non-primitif. Okay, integer I huruf kecil macam saya katakan mula-mula tadi, I huruf kecil ialah primitif. Awak nak tukar kepada I huruf besar iaitu objek. Integer obj equals to integer. Ini method dia, value of. Untuk auto boxing, method yang kita gunakan ialah value of 6. Yang ini ialah sebenarnya kita create a wrapper. Kita buat syntax ni, sebenarnya kita dah create a wrapper class. Okay, wrapper class of object. Buatkan sistem workout inline plus is plus obj. Itu awak tutup. Okay, saya explain sekali lagi. Untuk awak tukar primitive data kepada non-primitive data, awak gunakan konsep auto boxing. Contoh auto boxing ialah awak letakkan, awak buat satu kelas auto boxing. Contohnya saya nak bagikan test kat sini, mungkin auto boxing example. Saya nama kelas saya. Test tu macam pelik sangat pula. Example. Okay. Auto boxing example. Saya mulakan public static void main string arguments buka. Okay, mula-mula saya nak tukarkan 10 ni kepada objek. Apa yang saya perlu tahu ialah saya perlu tahu declaration of this syntax. Okay, 10 ialah untuk primitive data. So saya nak tukar, saya kena tulis nama syntax ni. Integer, bukan memang kita akan tulis dia ialah panjang, integer. Remember primitive int, tapi untuk objek ataupun non-primitive, dia memang nama penuh. integer. Okay, this one awak boleh tukar apa-apa nama. ST ke A ke B ke C, tak ada masalah. OBJ ni ialah awak punya SOP tadi, penunjuk siapa yang nak buatkan. Okay, integer dot value of. Apa maksud dia? Value of number tadi, 6. Kalau sini ialah number, BER. So sini pun number lah, dia akan tengoklah value apa, 10. 10 ni akan ditukar dalam bentuk objek. Okay, 10 yang diambil tadi, awak dah declare dalam locality, okay, dia akan tukar dalam bentuk objek. So 6, 10, dia akan keluarkan system.out.println 10 plus obj. Apa yang ada dalam bentuk yang ini. Apa yang awak ambil ini, awak letakkan dalam, awak dah tukar dalam bentuk objek, dia letakkan dalam obj. So cuba awak run. Awak akan dapat output dia ialah 10, 10. Okay, output yang awak akan dapat ialah 10, 10. Okay, 10 pertama ialah primitif. 10 yang kedua ialah objek. Okay, 10, 10. 10 yang pertama ialah primitif. Kalau mungkin awak nak kena explain, what is the difference between these two number? Awak tengok kepada program awak, the first number of 10 refer to primitive data. The second number of 10 is refer to the object. Okay, it's refer to the object. Okay, bila kita nak buat benda ni, bila kita ada keperluan untuk tukar kita punya kelas, kita punya input tadi tukar kepada kita punya objek.
Okay, dalam bentuk objek. Kenapa kita perlu ada penukaran ini? Okay, ada setengah. Bila kita simpan bentuk variable, variable kita bentuk simpan sometimes ialah dalam bentuk kita simpan ialah dalam heap memory. Objek kita simpan ialah dalam stack memory. Mana yang lebih tersusun ialah dalam stack memory. That's why kita ada differentiate between primitive dengan non-primitive. But kenapa program banyak menggunakan primitive data? Because dia datang dengan body. Okay, non-primitive data tidak datang dengan body. Itu saja beza dia. Bila you nak guna objek, you punya program is non-primitive data. Dia tak ada body. Yang saya tunjuk kepada awak semua with body. So obviously kita akan gunakan ialah primitive data. Okay, alright. Ni satu auto boxing, ada soalan? Okay, satu lagi saya nak pergi ialah unboxing. Okay, unboxing is by versa, ialah daripada objek kepada primitive data. Right, saya satu lagi sebelum saya habiskan kelas. Okay, unboxing. Iaitu non-primitive. Okay, awak boleh savekan contoh saya tadi ya. Primitive to primitive, non-primitive to primitive. Alright, this one is saya tukarkan saja unboxing. Okay, remember kalau auto boxing, this is dia punya syntax value of. Okay, untuk unboxing, okay, berbeza. Mungkin awak di sini awak namakan awak punya objek integer, sama juga saya letakkan tapi untuk unboxing awak letakkan ialah integer. That's why saya kata sebab dia tadi data tadi dalam static, dalam stack. Bila dalam stack, awak kena bentuk dia dalam stack. Obj equals to new integer 10. Kenapa beza dengan tadi? Tadi dalam heap memory, tukar kepada stack. Yang ini daripada stack memory iaitu dalam bentuk objek, dia nak tukar kepada heap memory. So integer dia nak gunakan dalam heap memory. Integer equals to obj integer value. Okay. So dia akan keluarkan ialah 10-10 juga. Cuma berbeza dia ialah output dia ialah 10-10. Cuma beza pertama ialah dalam bentuk objek, yang kedua ialah dalam bentuk primitive data. Okay. Saya ulang sekali lagi sebab saya end up kelas saya di sini. Alright, untuk auto boxing, primitive to non-primitive data, awak kena tahu ya, dia ialah dalam bentuk integer number equals to 10, dia adalah dalam bentuk heap memory. Bila awak nak heap memory kepada awak punya objek, tak ada masalah. Tapi bila awak nak pergi pada objek kepada heap memory, daripada stack kepada heap, awak kena buatkan dia reference seperti ini. Okay, dia punya reference ialah integer obj equals to new integer 10. So this is dalam awak punya syntax memory. So integer 6 equals to obj. Kalau sini ialah st, sini pun akan jadi st. Kalau sini a, ini akan jadi a, tak ada masalah. Kalau sini b, sini pun ikut b. Kalau awak buat benda yang berlainan, error. Okay, you declare lain, dia akan jadi lain, obj. So obj dot integer value. Kalau untuk auto boxing tadi jadi value of. Kalau untuk unboxing dia akan jadi integer value. Okay, integer value. So dia akan sistem out preline ni sama saja, tak ada masalah. Sebab pertama tadi dia akan create kemudian dia convert. Okay, this one create convert. Untuk yang auto boxing tadi pun sama, create convert. Alright, so yang nak awak savekan. Okay, kita akan buat latihan tentang auto boxing dan unboxing nanti. Alright. Okay, so saya dah habis, saya dah cover dengan awak hari ni. Okay, saya wrap sedikit kelas saya hari ni. Pertama ialah input from keyboard. When you do input from keyboard, you use scanner package. Okay.
awak kena ada scanner package Java, import java.util.scanner. Okay, kemudian awak akan print line dan sebagainya, next integer dan sebagainya. Okay, kedua saya telah pun tunjukkan awak input variable set in program. Okay, yang ini awak boleh set programkan variable awak dalam void main awak. Third one, I have show you what is set and get method. Set and get method kena return value. Okay, bila awak input variable set in program, awak kena tahu apa itu instant variable. Okay, awak kena differentiatekan apa itu local variable. Okay, hari ini I keep talking about heap memory. Okay, I keep talking about stack memory. Heap memory is in your instant variable. Stack memory is in your in your word memory, dalam word main awak. Okay, instant variable dalam awak punya class, local variable dalam method. Okay, kemudian set dan get method. Bila nak guna set dan get method kena return. Return di mana? Return in main program. Okay, and lastly I have show you about wrapper class. Okay, wrapper class is actually based on how to convert primitive to non-primitive. Okay, you are using auto-boxing and unboxing concept. Okay, so I will continue another class, okay, about another concept next week, probably insyaAllah. Okay, I will show you beberapa contoh program macam ni. I guess it is more easier to get ataupun understand kalau saya tunjukkan contoh lah. Okay, instead of saya oral saja. So contoh ni awak savekan semua yang saya tunjukkan kepada awak tadi. So do your revision each of the week. Okay, saya akan continue after this. Kita akan ada pergi pada array list, array link dan sebagainya, post statement dan sebagainya. Alright, so see you next week insyaAllah. Alright, so I will post another assignment for you to do this week. Okay. Kenapa saya tak record ni? Saya cakap je ni. Okay, kalau ada nanti saya letakkan dekat my guru . Alright, see you next week insyaAllah. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Salam. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.